Malaysia Baca Apa Hari Ini, episod 3. Kimchi di Korea, sushi di Jepun. Episod kali ini, kita membawakan dua orang panelis. Yang pertama, Rebecca Ilham dan yang kedua, Osman Din. Kita akan ada 5 pusingan di mana pada pusingan pertama, panelis pertama akan kongsikan buku pertama dan kemudian akan diikuti oleh buku pertama daripada pusingan kedua, kita akan bergerak pada buku kedua pula sampailah pada pusingan kelima. Jadi secara asasnya macam itulah. Satu buku dibincangkan, kemudian kita beralih pada pusingan seterusnya. Okey? Kak Rebecca dengan Osman, faham? Alright. Semua okey? Okey. Alright. Okay, mantap. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya nak menjemput dahulu Kak Rebecca untuk berkongsi kepada kita semua buku pertama pada untuk dikongsikan dengan kita pada malam ini. Dengan segala hormat, dipersilakan Kak Rebecca. Alright, terima kasih Iman. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Pertama sekali terima kasih kepada Iman dan pihak pengatur kerana menjemput saya untuk sesi kali ini. Jadi hari ini saya sangat berbesar hati untuk berkongsi tentang 5 buah buku karya-karya pengarang dari Jepun dan Korea, dari Korea Selatan, untuk sama-sama kita lihat dan saya sangat mengharapkan agar buku-buku ini mungkin boleh menjadi pembuka jika ada penonton yang sebenarnya berminat dengan sastra dari dua negara ini. Mungkin melalui buku-buku ini mereka akan anda semua akan berpeluang untuk meneroka dunia sastra di dua negara ini. Okey, jadi untuk pusingan pertama, tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan asas kenapa saya pilih 5 tajuk buku ini. Sebenarnya kelima-lima buku yang saya pilih ini adalah karya pengarang wanita, semuanya wanita, kelima-lima, dan semua pengarang yang berlainan. Dan mereka ini merupakan pengarang kontemporari. Maksudnya mereka masih mengarang lah, mereka masih hidup dan masih mengarang, dan kebanyakan karya mereka baru saja diterbitkan atau diterjemahkan ke bahasa Inggeris. Kenapa? Kerana saya merasakan terutamanya sastra Jepun, kita mungkin lebih mengenali pengarang-pengarang lelaki. Ini kerana mereka pun lebih banyak diterjemah dan lebih banyak dipromosi. Sedangkan pengarang wanita baru saja ramai yang mula diterjemah. Jadi apa salahnya kita berkenalan dengan mereka pula kan. Dan kalau selepas ini anda masih ingin membaca pengarang lelaki dari dua negara itu pun tak ada masalah. Baiklah, pusingan pertama saya memilih sebuah buku kecil dari Jepun. Kita ke Jepun dahulu. Iaitu People from My Neighborhood, karya Hiromi Kawakami. Sebenarnya Hiromi Kawakami ni dia dah ada beberapa buah buku yang diterjemahkan. Dan ini adalah bukunya yang paling barulah, yang paling terkini diterjemahkan dan telah terbit pada tahun 2020. Buku ini merupakan koleksi cerpen-cerpen mikro, itu cerpen-cerpen yang sangat pendek, yang menggambarkan karakter-karakter jiran-jiran kepada pencerita atau narrator dalam buku ini. Kenapa saya memilih buku ini? Kerana saya merasakan sebelum anda membaca karya-karya Hiromi Kawakami yang lain, buku ini adalah pengenalan yang sangat baik. Satu, kerana panjangnya yang sebenarnya nak kata sederhana pun sebenarnya dia sangat pendek. Dan selain itu saya rasa ia lebih mudah, dia lebih accessible dan mudah didekati. Ini kerana Kawakami, kalau kita baca karya-karyanya yang lain yang lebih panjang, dia lebih banyak bercerita tentang kesenian, kesetiaan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh wanita-wanita kontemporari Jepun. Tetapi cerpen ini, walaupun narrator dia pun perempuan, tapi lebih terasa humor dia kerana dia bercerita tentang orang lain. Contohnya antara jiran-jiran yang diceritakan dalam buku ini adalah tentang budak sekolah yang nakal, tentang seorang pengetua sekolah, tentang sebuah rumah ataupun sepuri atau flat yang didiami oleh 6 orang. Kita tahu di Jepun rumahnya kecil, tapi bagaimana pula boleh tinggal 6 orang kan. Jadi ini adalah cerita yang mencuit hati. Dan ada antara cerita ini juga sangat pelik. Saya rasa mungkin para penonton sendiri mengetahui bahawa orang Jepun ni memang dia pelik sikit. Ada cerita dia yang selain lucu, tapi ada juga yang sangat yang menampilkan teknologi, tapi ada juga yang punya satira ataupun tak percaya. Kerana ini menggambarkan kehidupan mereka juga sebenarnya di negara Jepun yang kita tahu kos harga hidupnya sangat tinggi dan juga memiliki tekanan hidup yang sangat mengesanlah. Jadi buku ini sebenarnya
adalah satu pembuka yang baik jika anda ingin mengenali lebih lanjut tentang karya-karya Hiromi Kawakami, dan juga jika anda juga ingin mengetahui apakah cabaran ataupun karakter masyarakat Jepun kontemporer itu sendiri. Jadi saya rasa untuk pusingan pertama, Iman bagaimana? Memang dah cukup dah. Terima kasih. Sebab saya pun pertama kali mendengar judul Kawakami yang itu. Boleh tanya-tanya, Rebecca beli kat mana? Yang ini dari Kinokuniya. Oh, Yang buku ni memang sangat baru. Kino, Kalau tak silap kejap ada tarikh. Buku ni tahun lepas bulan bulan Ogos. Baru lagi lah buku dia. Dan tapi kalau buku Kawakami yang lain seperti Strange Weather in Tokyo, agaknya lebih mesra lah di pendengaran kita kan. Tapi Trailer for Mr. Nishino, Nakano Tribe Shop, tapi itu adalah karya-karya yang lebih panjang dan mungkin tak semua orang boleh masuk dalam cerita tu kerana dia memang fokus pada watak wanita. Dan watak wanita yang sangat dia terpaksa bergelut dengan cabaran hidup kontemporer, yang susah mendapat pekerjaan, ada standard-standard tertentu yang perlu ditempuhi. Tapi cerita ini, buku ini sangat accessible. Saya rasa dia sekali tidak memainkan isu gender, jadi sesiapa saja mungkin boleh relate dan boleh cuba membaca dia. Jadi kita semua pun ada jiran kan, dan jiran kita pun ada pelik-pelik yang suka ketuk dinding kita tengah malam. Jadi buku ini adalah antara perhatian-perhatian tentang jiran-jiran. Okay, menarik. Terima kasih kepada Kak Rebecca kerana berkongsi. Buku Kawakami yang pertama saya baca adalah Nakano Thrift Shop. Dan betul lah dia memang lebih tebal daripada yang buku yang Kak Rebecca dah kongsikan. Mungkin saya boleh cari baca pula lepas ni. Kira saya macam dah lompat lah, dah skip. Sepatutnya baca buku tu dulu kan, baru baca buku lebih tebal. Okay, tapi tak apa. Untuk pusingan kali ini kita akan teruskan pula dengan panelis kita yang kedua, Saudara Osman, untuk berkongsi buku pertama pilihan beliau pada malam ini. Dengan segala hormatnya, silakan Osman. Okey, sekejap ya. Dia tengah share screen tak? Ke tak? Adalah. Sekejap. Oh, tak ada. Sekejap. Okey, cuba try. Okey, try ya. Macam untuk pilihan yang ya. Ada. Nak share screen ke? Ya. Oh, alamak, macam mana? Oh, rasa dah tekan dah share screen. Dia tekan dah. Oh, okey, dah boleh dah. Tekan dah Dah boleh dah. Okey. Oh, okey. Jadi assalamualaikum dan nampak kan? Assalamualaikum dan selamat malam. Oh, nampak. Slide. Jadi untuk pilihan-pilihan buku yang telah saya pilih untuk perkongsian malam ni lah kan. Nama saya Osman. Jadi kebanyakannya sebenarnya adalah komik dari Korea dan Jepun. Sebab kalau nak cakap pasal buku sastra dari Korea dan Jepun, sebab saya tinggal kat Penang. Jadi kedai buku yang ada dekat Penang pun popular dan MPH. Dan jarang sekali buku-buku kedai buku ni bawa buku-buku translation daripada dua negara ni. Mungkin 2-3 menja ni dah masuk sikit lah kot kan. Tapi yang first saya pernah baca pun novel dari Jepun pun adalah The Devotion of Suspect X oleh Keigo Higashino. Sebenarnya dia seorang penulis yang agak terkenal dekat Jepun. Ada orang cakap dia macam Stephen King, macam The Thriller King dekat Jepun juga. Dan banyak buku dia yang orang translate lah. Dan cerita The Devotion of Suspect X ni, dia menarik dia pasal novel ni. Sebabnya kriminal dan penyiasat untuk cerita ni dua-dua kita dah tahu dari awal. Jadi dia tunjuk permainan minda antara dua pihak ni sebab ceritanya mulanya adalah pasal seorang
bekas isteri ni dia bunuh bekas suami dia sebab bekas suami dia datang mabuk dan macam nak buat hal lah kan. So, lepas dia bunuh tu, dia terpaksa nak cover up yang dia dah bunuh suami dia tu, dan start pada kehilangan suami dia tu lah jadi penyiasatan yang panjang. Tanpa kesangka dalam proses penyiasatan, sebenarnya kes tu bukan setakat yang bekas isteri dibunuh bekas suami tu, dan ada banyak benda lagi lain yang jadi. So cerita ni sebenarnya dah adapt jadi drama Jepun ke. Sebab saya lah kat drama ke movie saya tak ingat. Dan sebenarnya saya baca buku ni waktu saya sekolah menengah. Jadi waktu tu still explore. Ya. Rasa apa? Sorry man, lag dia. Teruskan. Okay. Apa? Jadi memang waktu tu sebagai seorang budak sekolah menengah, ini adalah buku yang meninggalkan kesan yang sangat tinggi jugalah. Sebab zaman-zaman tu still baca buku-buku novel English yang ada dekat perpustakaan sekolah kan, still maybe ataupun yang ringan sikit, Luminous Sneakers semua tu. Sebenarnya peluang baca buku macam ni dah rosak juga. Dia buka dan sebenarnya saya berminat nak baca lagi buku translation dari Korea dan Jepun. Tapi masalahnya waktu tu kan zaman kita sekolah, online booking ataupun buku beli online ni still bukan something yang besar. So benda tu just undangan kan, dan benda dah besar baru sebenarnya benda ni sebenarnya ada je dalam talian dia beli. Tapi setakat ni yang ni je lah yang dah pernah dibaca pun. Dan dia pasal twist dia kot yang membuatkan kita ni famous saya rasa. Sebab kita standard twist dalam cerita kriminal lah, naratif dia kita memang expect sebab benda semua dah tersedia. Dia macam kita tengah kenduri kan, semua lauk dah jauh lah rasa macam mana. Tapi tiba-tiba belakang sebenarnya benda lain. Mungkin tak expect langsung. So memang saya recommend kepada orang yang mungkin nak try dia dan mungkin siapa yang nak try buku Keigo Higashino ni. Sebab sekarang memang nampak buku dia yang famous tengah ditranslate juga dekat Jepun, dekat Malaysia. Ada satu tu buku dia tajuk apa je? Dia pasal sekumpulan budak masuk satu kedai runcit yang ditinggalkan, then diorang travel back in time rasanya. Yang tu dekat Indonesia dia punya buku sangat terkenal juga. Jadi saya rasa lagi satu, mungkinlah cara penulisan dia yang agak simple. Mungkin saya tak tahu yang ori version dalam bahasa Jepun macam mana, tapi translation dia buat macam cerita ni berat, tapi bila kita baca kita faham, dia bukan something yang terlalu complicated nak faham. Mungkin ada jargon-jargon kriminal yang susah nak faham ke apa, tak ada. Dia macam straight to the point, kita baca kita tahu, benda ni tengah jadi, orang ni yang buat ni, orang ni yang buat ni, dan hujungnya conclusion dia tu buat kita rasa macam wah, sangat memuaskan hati lah. Jadi itu untuk proses saya yang pertama. Terima kasih. Sekejap, saya nak unshare balik. Okay, terima kasih Osman. Boleh unshare screen? Okay. Alright. Okay, terima kasih. Bercakap tentang Keigo Higashino, sebenarnya saya tadi baru pergi ke Sepang, ke kedai Pak Ji nama dia jual buku-buku terpakai. Saya antara buku yang saya beli adalah buku Keigo Higashino juga, tapi bukannya Devotion of Suspect Act, tapi yang ini judul dia Salvation of ni rasanya sama, Detective Taka rasanya. Saya tak pernah baca lagi, saya cuma baca-baca review di Goodreads. Tapi Takif mungkin tahu apa sebab dia memang peminat tegar Keigo Higashino daripada itu. Jadi mungkin malam ni saya akan mulakan pembacaan untuk memulakan pengenalan pertama saya pada dunia Keigo Higashino. Jadi terima kasih kepada Osman kerana berkongsi. Okey, sebelum ni ada 3 panelis yang berkongsi. Tapi pada hari ni kita ada 2 je.
Saya pun nak berkongsi juga sebenarnya, tapi mana saya punya ni tak ada Okay, tak apa dah. Tak apa, cari dulu saya punya slide. Saya nak menjemput Kak Rebecca untuk berkongsi pula buku kedua untuk beliau kongsikan pada kita pada malam ini. Dengan segala hormat ni, persilakan Kak Rebecca. Alright, terima kasih Mai. Terima kasih juga Osman atas perkongsian tentang buku Kego Higashino tu. Saya belum lagi sempat membaca Kego Higashino. Dan saya tadi semua nak berkongsi tentang yang disebut juga tentang buku The Miracles of the Knights of Mr. Damien tu kan. Saya tak baca lagi bukunya, tapi saya ada menonton filmnya. Dan dia memang satu premis yang menarik lah, dan saya rasa itu sangat it's a departure daripada Higashino punya style kan, sebab dia kan tulis thriller. Tiba-tiba cerita Nami Astor tu dia macam kenapa cerita ni macam ni, tak ada orang mati pun, tak ada penyiasatan pun. So I think it's different lah coming from him. Okay, that aside, buku kedua yang saya ingin kongsi pada malam ni, tengok cover dia, kami tak. Tajuknya Miss Ice Sandwich, yang dia juga ditulis oleh Miss Kawakami, tapi bukan Hiromi Kawakami, tapi Mieko Kawakami. Walaupun nama keluarga dia sama, tapi mereka tak ada kaitan lah, dia memang beradik-beradik atau tak ada sebarang pertalian lah. Jadi buku ini nipis saja, diterbitkan oleh Pushkin Press beberapa tahun lepas dalam Japanese Literature Series, dan cover dalam series tu semua macam yang macam ni. Saya kumpul series tu, tapi ada satu cover, ada satu tajuk saya tak ada. Jadi tajuk saja, saya ada semua kerja satu tajuk. Kenapa saya pilih buku Miss Ice Sandwich? Buku ni cerita dia sangat mudah. Cerita dia adalah tentang cinta monyet saja. Itu seorang budak lelaki sekolah menengah rendah. Dia macam ada crush pada seorang pekerja di supermarket, yang kerja wanita tu, kerja dia adalah buat sandwich. Dia macam pergi kerana Japanese supermarket ni dia ada kawasan yang buat makanan siap kan, kalau kita pergi Aeon, macam kalau di Isetan pun ada. Jadi dia panggil wanita yang buat sandwich tu sebagai Miss Ice Sandwich. Dan dia, sebab dia ada crush, hari-hari dia pergi untuk tengok perempuan tu buat sandwich dia. Kenapa dia panggil wanita tu Miss Ice Sandwich? Sebab perempuan tu tak pernah senyum dan tak pernah tengok dia pun. Perempuan tak pernah perasan pun kewujudan dia sebenarnya. Jadi bila perempuan tu menampilkan aura yang sangat cool, yang macam bukanlah sombong, macam tak ramah, tak senyum dan sebagainya kan. Jadi macam Ice lah, seorang perempuan Ice kan. Maka dia pun menggelarkan wanita tu sebagai Miss Ice Sandwich. Tapi sebab dia punya devotion atau dia crush ni sangat kuat, dia memang lepas sekolah je dia akan singgah ke market tersebut. Tetapi dia tak pernah tegur perempuan tu, dan dia pun tak pernah lah meluahkan perasaan dia. Dia kena pergi tu, dia macam dia dapat satu kepuasan, dapat tengok. I guess some people ada that experience juga kan. Kalau kita suka seorang, kita tengok proses. Tetapi sebenarnya ada sebab lain kenapa budak lelaki ni suka pergi ke supermarket tu dan tengok Miss Ice Sandwich ni. Sebenarnya perbuatan tu adalah satu escapism untuk dia. Kerana dia datang dari latar keluarga yang bermasalah sebenarnya. Nenek dia sakit, mak dia sibuk kerja, kalau dia balik rumah pun tak ada orang. Jadi walaupun dia tak dapat perhatian, jadi sebab dia tak dapat perhatian di rumah, dia pun cuba mengisilah kekosongan hidup dia tu, dan kebetulan dia berjumpa dengan Miss Ice Sandwich ni kan. Tapi agaknya saya pun tak pasti bagaimana nak menggambarkan keadaan tu. Dia punya fantasi tentang Miss Ice Sandwich ni, alamak saya spoiler kan, akan lebur sebenarnya. Tapi bagaimana benda tu lebur, bagaimana dia berjaya mengatasi crush itu, ataupun dia tak lagi ada crush pada Miss Ice Sandwich tu, anda harus baca buku ni lah. Dia sangat heartwarming, bahasa dia sangat mudah dan ayat-ayat dia pun pendek. Mungkin untuk menggambarkan minda seorang pelajar sekolah menengah rendah kan, budak lelaki mungkin umur 14-15 tahun macam tu. It's very innocent lah. Macam banyak review dia cakap, it's a very innocent puppy love kind of story. Dia sangat sweet. Dan dia tak meleret. Sebab dia pun nipis je dalam 100 muka surat. Satu lagi yang saya suka tentang buku ini ataupun tentang Mieko Kawakami ni, saya tak perasan benda ni sehinggalah tahun lepas. Kerana tahun lepas ada buku lain karya Mieko Kawakami yang diterjemahkan dan terbit.
Dan buku itu sangat berbeza daripada buku itu. Buku itu memang feminism tahap tinggi lah sebenarnya. Sedangkan buku dia sangat innocent daripada pandangan mata seorang budak lelaki kan. Kita tak tahu pun Miss Sandwich tu apa perasaan dia, kita tak pernah tahu. Sebab kita hanya tahu daripada pemerhatian pelajar lelaki berkenaan terhadap gerak-geri. Mula-mula susun roti, lepas tu letak sayur, letak daging, letak roti, potong, susun. Itu je yang kita tahu. Kita tak pernah tahu perasaan dia apa sekalipun. Dan apa nama dia pun sampai akhirnya pun kita tak tahu. Tetapi kemudian karya-karya Miko kami yang seterusnya sangat berbeza. Jadi apabila saya membaca karya kawan kami yang baru tu, tajuknya Breast and Egg, saya merasakan Miko kawan kami adalah mempunyai dua sisi yang amat berbeza sekali lah. Mungkin ini adalah karya awalnya dan itu adalah karya yang lebih terseni dan mungkin dia telah menemui pengucapan ataupun idealisme yang ingin diperjuangkan. Mungkin juga. Jadi setakat itu dulu, Iman, tentang buku ini. Okay, terima kasih kepada Kak Rebecca kerana berkongsi. Inilah buku kawan kami kedua pada malam ini kan, kalau tak salah saya, Miss Ice Sandwich. Tapi Diego kawan kami, bukan Hiromi kawan kami. Dua orang yang berbeza. Daripada Jepun. Oh ya? Alamak. Hello? Oh hello, ya? Yeah. Dengar Dengar. Oh, okey. Dah kalau seorang-seorang yang menjaga kan event ni. Tapi terima kasih kepada Kak Rebecca kerana berkongsi buku kedua pada malam ini. Ada sedikit lagging antara saya dengan anda semua nanti disebabkan oleh masalah pautan internet, tapi saya minta maaf awal, tapi kita akan teruskan juga program kita. Dan seterusnya ingin Saudara Osman untuk berkongsi buku kedua pilihan beliau untuk dikongsikan kepada kita semua pada malam ini dengan segala hormat. Silakan Osman. Okey, jadi saya terangkan awal tadi sebenarnya satu je novel yang saya akan kongsikan dan lagi 4 sebenarnya duanya adalah manga dari Jepun dan lagi duanya adalah manhwa dari Korea. So sebab macam awal tadi saya cakap lah, saya punya access to novel Korea dan Jepun sebenarnya kurang. Satu mungkin sebab memang susah nak cari, lagi satu mungkin sebab saya sendiri pun tak ada duit sangat nak beli. Saya still student, so macam itulah. So saya baca benda yang free je. So ini adalah manga pertama yang saya akan share. Okay, alright. Ini tajuknya adalah Spy X Family. So genre dia adalah komedi dan aksi. Dan mungkin secara ringkas cerita dia pasal seorang spy ni, dia nak masuk dalam sebuah negara. Jadi disebabkan dia nak blend in dalam negara tu, dia kena ada satu family tipu-tipu lah kiranya. So dia cari seorang anak kecil dengan seorang perempuan untuk dijadikan isteri. Tapi nak dijadikan ceritanya, perempuan yang dia kahwin instant, sebab perempuan tu pun sebenarnya setengah mencari suami juga. Perempuan yang dikahwin tu sebenarnya adalah seorang assassin dalam negara tu. Dan budak kecil yang dia ambil dari rumah anak yatim tu adalah seorang psychic yang boleh baca fikiran dan tahu mak ayah dia sebenarnya bukan apa yang ditunjukkan sebenarnya. Jadi walaupun genre dia sebenarnya kebanyakan masanya adalah komedi, tapi saya nampak pemberatan dalam cerita ni apa yang dia cuba nak bawa lah. Walaupun negara tu adalah negara fiksi, tapi dia banyak bermain dengan macam tentang politik dua negara yang tengah, saya rasa perang sejuk lah kot. So yang ayahnya yang seorang spy ni selalunya akan ada beberapa, macam mana nak cakap, beberapa misi untuk dapatkan maklumat untuk negara dia. Dan yang maknya pula ada misi untuk bunuh orang-orang yang kerajaan tak nak ke apa ke. Tapi dalam masa sama yang sebenarnya yang jadikan komedi dalam cerita ni adalah anak dia yang sebenarnya tak nak keluarga tu berpecah. Sebab kalau identiti mak ayah dia keluar, dia tak ada family dah dan dia kena duduk rumah anak yatim balik. So dia sebaik mungkin cuba tolong mak dan ayah dia, tapi dalam masa yang sama cuba cover supaya dia pun tak tahu yang dia tahu semua benda ni. Dan sebenarnya kalau anak dia tu tak ada,
cerita ni mungkin akan jadi macam filem Mr. and Mrs. Smith. Dulu dia cerita lama dah, dia cerita pasal spy kahwin dengan spy rasanya. Jadi macam tu lah kot. Jadi sebenarnya dekat Jepun sekarang ni antara manga yang panas juga sebab dia baru keluar, ingat saya dalam 2019, 2020 kot. So memang maybe sebab unsur kekeluargaan dia sama lah kot. Sebab sebenarnya walaupun dia punya premis dan tema macam agak berat, kadang bermain dengan tema politik antara negara apa semua tu, tapi still tema utama yang dia cuba bawa adalah tentang kekeluargaan. Macam mana yang ayahnya spy tu yang sebenarnya kebanyakan masanya dingin dan tak ada perasaan sangat, dia cuba untuk jadi seorang ayah yang baik, yang maknya pun cuba juga walaupun sebenarnya mereka bukan satu family yang betul pun, dia made up family reka-reka. So cerita ni still going on dan tak habis lagi rasanya. Dan sebenarnya boleh dibaca secara free je dekat dia punya app, ada Manga Plus tu. Dan apa lagi, sebenarnya itu saja kot, sebab tak ada apa rasa-rasanya. Terima kasih. Okay, terima kasih Osman. Saya rasa saya pernah terbaca Osman tweet pasal Spy X Family dekat Twitter. Ya, saya. Okay. Okay, sebelum tu boleh tolong unshare dulu tak screen? Oh ya, supaya betul. kita boleh ni. Sorry, lupa. Okay, tak apa. Okay, terima kasih kepada Osman kerana berkongsi tentang ni bukan buku tapi manga yang dia baca, iaitu Spy. Kita dah habis 2 pusingan, sekarang kita nak pergi pada pusingan ketiga pula. Kak Rebecca untuk berkongsi buku ketiga pilihan beliau untuk dikongsi kepada kita pada malam ini. Kak Rebecca. Terima kasih Mai. Okay, kita dah ke Jepun. Saya ke Jepun 2 buku. Semua dua dibawa kita ke Jepun melalui 2 karya juga. Jadi kali ini kita nak ke Korea Selatan. Sebenarnya saya memilih satu je buku Korea Selatan malam ini. Masalahnya adalah kerana buku-buku Korea Selatan yang saya ada sangat gelap, sangat dark cerita dia. Jadi saya pun tak naklah memutuskan minat anda pada karya-karya sastra Korea Selatan kalau saya asyik cerita tentang persoalan bunuh diri lah, persekitaran North Korea. Jadi saya ambil yang sebenarnya tak adalah gembira sangat cerita dia, tetapi mungkin agak familiar kerana novel ni baru saja difilmkan dan filem dia keluar tahun 2020. Jadi novel yang saya maksudkan adalah novel dari Korea Selatan yang berjudul Kim Ji-young, Born 1982, karya Cho Nam-jo. Dan karya ni telah dijadikan filem, telah difilmkan, diadaptasi ke layar perak setelah tahun lepas juga. Watak Kim Ji-young dibawa oleh Jo Yumi. Jo Yumi dalam Train to Busan tu. And then hero dia atau suami Jo Yumi tu wataknya dibawakan oleh Gong Yoo dari Train to Busan lah. Dan cerita ini sebenarnya mendapat sambutan yang sangat hangat di Korea Selatan sendiri. The million copy international bestseller. Ini kerana dia membawakan isu yang sangat biasa di Korea Selatan, tetapi tidak orang kata isu telah unsaid lah. Kita tahu benda tu berlaku tapi kita tak membincangkan dengan lebih luas. Isu yang dimaksudkan ialah tentang keadaan wanita di sana lah. Kim Ji-young ni dia kata dia adalah seorang perempuan biasa-biasa saja dan namanya pun adalah nama biasa-biasa. Nama Kim adalah nama akhir, nama keluarga yang paling ramai, yang paling banyak digunakan di Korea. Dan Ji-young pun adalah nama yang sangat common di sana. Dia lahir pada tahun 82, jadi pada tahun 2020 usianya adalah 18 tahun lah. Jadi bermula, jadi dibuka apabila Ji-young ni digambarkan mengalami masalah jiwa, masalah psikologi. Di mana tiba-tiba dia mula bercakap dalam nada dan menggunakan suara orang lain. Dan orang lain tu adalah suara suara mak dia, suara nenek dia yang dah meninggal, dan dia suka termenung. Jadi pada ketiga itu barulah suami dia bawa dia jumpa pakar jiwa. Dan buku ini sebenarnya dimulakan dengan catatan
kononnya catatkan pakar psikologi tu lah. Macam dia buka file, so Jiong ni datang jumpa dia kan. So dia buka file pesakit, okay, Kim Jiong lahir tahun ini, masalah ni, datang jumpa dia. And then dan buku ni sebenarnya macam menceritakan tentang sejarah pesakit lah, sejarah Jiong. Jadi Jiong seorang wanita biasa di Korea. Jadi dia menghadapi, dia menjalani kehidupan yang biasa juga. Dan kehidupan yang biasa bagi seorang wanita di Korea adalah begini, iaitu mereka menghadapi banyak diskriminasi hanya kerana gender mereka wanita. Pertama sekali, Jiong mempunyai 3 beradik. Dia anak kedua. Dia ada seorang kakak dan seorang adik lelaki. Dan dalam keluarganya memang adik lelaki dia dilebihkan berbanding anak perempuan. Dan perkara itu sebenarnya adalah satu legacy. Adalah satu perkara yang memang diperturunkan atau amalan yang berlaku dah berapa sunan, tak tahulah berapa sunan. Kerana mak dia pun mengalami masalah yang sama. Dan mak Jiong ni, dia remaja pada tahun 1970-an ketika Korea Selatan sedang agresif melakukan kegiatan-kegiatan perindustrian. Jadi pada masa itu, pendidikan diutamakan kepada anak lelaki. Jadi anak lelaki lah yang boleh pergi universiti, yang boleh sekolah, apa semua kan. Anak perempuan kena berhenti sekolah, pergi kerja kilang. Supaya duit yang dapat tu bagi kat ibu bapa dapat secara keluarga dan dapat menyekolahkan anak-anak lelaki mereka. Dengan harapan anak lelaki dia akan jaga dia lah bila dah berjaya kelak kan. Jadi anak perempuan ni memang itulah keadaan atau keadaan sosioekonomi yang dihadapi oleh wanita di Korea Selatan pada tahun 70-an dan berterusan hingga ke hari inilah. Tapi sekarang ni kita dapat tengok kaum wanita pun dibenarkan ke universiti dan sebagainya. Dan mungkin ini juga bukan saja di Korea Selatan, tapi tapi amalan atau tradisi masyarakat Asia, iaitu ada piawaian tertentu yang perlu dicapai oleh wanita. Iaitu Jiong ni bila dia dah graduate, bila dia dah kerja, dia kena kahwin, setelah kahwin kena ada anak. And then apabila dia memenuhi, sekarang dia wanita biasa kan, jadi dia memenuhi lah kehendak masyarakat tu, kehendak dia sendiri pergi ikut. Tetapi dia menghadapi masalah dengan keluarga mertua dia yang mendesak. Kemudian bila ada anak, dia kena pergi kerja, kena jaga anak sehari-hari, suami dia pergi kerja balik dan tak adalah jaga anak sangat. Dan dia tertekan dengan keadaan-keadaan itu. Selain itu diceritakan jugalah waktu Jiong ni masih bekerja, dia menghadapi gangguan seksual di tempat kerja. Dia panggil ada pekerja lelaki yang memasang kamera intipan kan, spy cam di tandas dan sebagainya. Tetapi bila dilaporkan tak dibuat apa-apa. Pengurusan diamkan saja. Dan apabila dia naik bas malam-malam balik rumah, balik kerja atau balik sekolah, dia diikut oleh lelaki. Dan dia rasa sangat tidak selamat dan tak ada sesiapa yang melindungi dia. Tapi akhirnya dia diselamatkan oleh penumpang wanita lain lah dalam bas tu kan yang tolong dia sekali. Dan sebenarnya keadaan ini sebab kita lihat biasa dan kita rasa tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya perkara ini sangat menekan kaum wanita yang diwakili oleh watak Jiong lah dalam buku ini. Oleh sebab itulah saya rasa karya ini mendapat sambutan yang hangat. Kerana dia menceritakan perkara yang kita rasa tapi kita tak boleh cakap. Kita tidak ada, kaum wanita tidak ada platform, tidak ada saluran untuk menyuarakan apa yang disuarakan. Apabila saya baca novel ni, saya rasa dalam setiap muka surat tu saya nak highlight je. Okay, ini berlaku kat aku, ini berlaku. Dan saya yakin saya bukan seorang saja yang merasakan perkara itu. Dia adalah satu novel yang sangat universal dan dia juga apabila diterjemahkan memang telah direview di New York Times. Dan juga menjadi international bestseller lah, bukan setakat di Korea sahaja. Dan bila dia difilmkan tu saya tak puas hati sikit sebab saya rasa watak suami Jiong ni telah di-glorified atau telah diindahkan lah, yelah saya nak bagi bumbu berlakon kan. Dan ending dia pun saya rasa terlalu sempurna sebab ending dalam buku bukan macam tu. Okay, itu dulu Iman. Okay, terima kasih Kak Rebecca. Saya bila dengar Kak Rebecca bercerita dengan lancar ni cerita tentang Kim Jiong ni memang saya pun sampai terbuai lah. Tapi isu tentang feminisme tu isu yang kita tak boleh nak ambil remeh sebab ia memang satu
penindasan yang memang betul berlaku, sama ada kita nak ambil tahu atau tidak, dan sama ada kita nak ambil tindakan atau tidak. Nak tak nak kita memang kena ambil tahulah, terutamanya pada golongan lelaki lah kan. Janganlah sebab di akhirnya kita semua adalah manusia dan kita berkongsi hak yang sama rata, tak kisah gender kita apa pun kan. Terima kasih kerana berkongsi tentang novel Kim Ji Young ini. Ada dekat dalam senarai to be read saya yang dah menggunung tu, tapi tak tahu bila nak baca. Okay, seterusnya saya ingin menjemput pula saudara Osman untuk berkongsi buku yang beliau mahu kongsikan kepada kita pada malam ini. Dengan segala hormat, silakan Osman. Okay, terima kasih Iman. Alright. Jadi untuk cerita kedua yang saya akan kongsi, ini dari Korea. Dia sebuah webtoon yang bertajuk Dr. Frost. Korea juga Ini Korea juga, kebetulan. Jadi saya rasa memang kalau nak bandingkan pun, tak tahulah, mungkin kalau kita tengok sebenarnya banyak sastra Korea ataupun karya dekat Korea, dia banyak memfokuskan tentang berbincang tentang keadaan masyarakat dan dia lebih dekat. Sebab kalau banyak webtoon ataupun manhwa yang mereka buat pun, dia banyak cerita-cerita yang macam tu. Macam contoh Dr. Frost ni. Dr. Frost ni cerita dia pasal seorang ahli psikologi yang tak ada perasaan langsung. Sebab tu nama dia Dr. Frost. Nama betul dia tak ingat apa. So, cerita ni jadi sebabnya dia sebagai seorang ahli psikologi, dia ditugaskan di sebuah pusat kaunseling dekat universiti. So, sepanjang cerita ni dia adalah tentang bagaimana dia seorang manusia yang tak ada perasaan, tapi dia faham tentang psikologi manusia secara teori lah kot kan, tapi tak ada praktikal. Cuba menyelesaikan masalah manusia yang biasa. Bagi dia lain lah, tapi bagi orang lain biasa. Dan memang banyak bahagian dalam cerita ni dia membincangkan tentang isu-isu yang sebenarnya selalu kita tengok dalam drama Korea, movie Korea, pasal pembulian, pasal nak bunuh diri, pasal image diri. Dia banyak pasal isu-isu tu. Disebabkan Dr. Frost ni, lelaki yang rambut putih ni, dia tak ada emotion. Kadang dia menghadapi satu-satu isu yang datang kepada dia tu terlalu praktikal dan terlalu macam ikut buku sangat. Jadi orang sekeliling dia, orang-orang lain yang ada emosi macam manusia normal ni, yang tolong untuk jalankan supaya apa yang dia buat tu lebih bersifat kemanusiaan lah kot. Nak cakap dia kejam tak? Sebabnya dia sendiri tak tahu kenapa dia jadi macam tu. Dia bila dari awal lagi memang dia tunjuk kata sebenarnya dari kecil dia accident, dia hilang ingatan dan dia ada bahagian otak dia yang sebenarnya berfungsi untuk pasal emosi tu dah rosak. So dari kecil tu dia memang dah belajar banyak benda pasal psikologi apa semua tu dengan tujuan untuk faham tentang manusia. Sebab dia tak faham apa itu emosi, apa itu jadi manusia apa semua. Jadi dia tak faham benda tu, jadi dia belajar psikologi ni sebab dia nak faham macam mana dia jadi manusia. Jadi proses dari awal cerita sampai sekarang ni, sekarang dah masuk season 3 rasanya, dia adalah proses bagaimana Dr. Frost ni menjadi manusia. Dan seingat saya latest yang paling baru ni somehow dia yang waktu kecil dia hilang ingatan, ada ingatan tu dia hilang ingatan balik, tapi dia dah ada balik emotion dia. So explore pula macam mana dia nak overcome dia punya kemarahan yang sangat mendalam dekat manusia. Sebab standard lah cerita manhwa ni tak beza sangat pun daripada drama Korea. So dia ada macam orang yang kianat dia apa semua tu. Tapi yang menarik dia lagi satu, sebabnya penulis dia John Bumley ni, dia memang rujuk ahli psikologi dan ahli psikiatri yang betul untuk buat manhwa ni. Memang setiap kali dekat bawah tu dia macam kaki nota dia memang dia explain, dia jumpa siapa, dia jumpa prof dekat universiti mana, memang dia explain secara detail. Maksudnya cerita Dr. Frost ni dari awal sampai habis bukan dibuat-buat. Memang cerita yang mana nak cakap, yang cerita yang pakai legit fakta lah, bukan dibuat-buat. Sebab apa yang saya nampak kadang bila orang nak buat cerita pasal sakit mental apa semua ni kan, dia selalu orang suka main taram, suka main ikut suka hati, asal sedap. Lagi-lagi kalau macam pakai isu pasal sakit mental, maybe
multiple personality disorder ke apa ke, selalunya orang akan minta dia pun tak rujuk sangat pun. Ada yang satu tu saya baca, dia cakap ahli psikologi kerja dekat ward sekretari. Sebenarnya benda tu salah apa semua, cerita lain lah kan. Tapi macam aspek penulis ni sebab dia buat kajian mendalam dan bukan buat cerita semata ada cerita. Sebab walaupun macam isu psikologi ni dah dapat macam perhatian masyarakat sekarang, dia something yang orang tak faham. Selalunya budak sekolah menengah tak faham lagi pasal psikologi, sekretari ke apa semua ni. Sebenarnya kita didedah ni bila dah masuk maybe asasi ke, masuk T ke, then baru kita tahu pasal benda-benda ni. Lalu waktu sekolah, maybe belajar pun dalam sains pun, saya tak ingat sebenarnya kita belajar ke dalam sains psikologi. Tapi kalau belajar pun still sikit. Dan sebenarnya saya sendiri tu waktu sekolah, saya tak tahu pun yang sebenarnya psikiatri dan psikologi tu adalah benda yang berbeza. Jadi saya rasa webtoon ni juga bagus untuk orang yang minat psikologi dan dia nak ajar secara ringan-ringan. Maybe dia nak tahu pasal macam mana proses kaunseling apa semua tu berjalan, apa tanggungjawab seorang kaunselor sebenarnya. Sebab lagi satu juga ada stereotip dekat Malaysia ni, kalau kita cerita kat kaunselor, nanti kaunselor tu akan cerita kat semua cikgu. Lepas tu semua orang tahu masalah kita, jadi orang tak nak pergi jumpa kaunselor. Sedangkan sebenarnya proses untuk lalui kaunseling tu ataupun jumpa seorang ahli psikologi ataupun seorang ahli psikiatri kat hospital pun panjang, dan kalau pihak yang bagi konsultasi kepada kita tu macam amanah, benda tu takkan keluar pun. Jadi itulah saya rasa maybe cerita ni sesuai untuk orang yang mungkin dia fikir-fikir nak sambung psikologi ke psikiatri pun mungkin, ataupun maybe dia nak belajar tentang hati nurani manusia ni secara praktikal yang secara ringan-ringan. Ini satu karya pembuka yang sangat sesuai daripada nak baca buku-buku psikologi yang berat kan. Memang itu kita yang rajin membaca pun berat nak baca buku-buku macam tu. Jadi kita bagi satu jalan yang mudah untuk bagi dia peminat dulu baca benda-benda macam ni. Jadi saya rasa itu saya kot. Terima kasih. Terima kasih Osman. Wah, ini pun saya pun bila dengar pun macam terpana juga bila mendengar ulasan daripada Osman. Tapi bila bercerita tentang isu kesihatan mental ni, saya teringat pada satu siri drama Korea iaitu It's Okay Not to Be Okay, di mana dalam drama itu pun ada berbincangkan tentang kesihatan mental dan sebagainya. Betul lah macam yang Osman kata, di Malaysia ni isu kesihatan mental masih lagi dan secara amanah sebab dia bertindan dengan isu agama. Contohnya kalau kita nak kata aku ada something dengan aku ada isu kesihatan mental, tapi orang akan macam menolak benda tu dengan kata okey, maknanya iman kau lemah ataupun agama. Tak patutlah untuk kita menidakkan kesakitan orang lain atas alasan agama, sebab kesakitan tu adalah satu benda yang real, benda yang benar-benar berlaku. Tak kisah sama ada agama terpalit atau tidak dalam isu itu, sebab segala benda yang sakit ni perlu dirawat. Dan rawatan itu bukanlah sekadar dengan kata-kata agama dan sebagainya. Rawatan itu perlu kepada satu medical treatment yang betul. Jadi memang betul seperti kata Osman, isu kesihatan mental ini perlu diambil serius dan perlu dibincangkan dengan jujur dan amanah. Dan kepada yang mahu berkecimpung atau mahu membaca, bolehlah ambil cadangan Saudara Osman tadi untuk membaca manhwa Dr. Frost. Silakan untuk baca. Terima kasih Osman kongsi dengan kita semua pada malam ini. Baik, kita nak pergi pada buku seterusnya. Saya ingin menjemput Kak Rebecca untuk berkongsi buku beliau pada malam ini. Sama ada berjumpa atau Korea, sama-sama kita nanti. Okey, terima kasih Mai. So, jadi untuk buku keempat, kita akan kembali ke Jepun. Saya memilih buku Where the Wild Ladies Are, karya Aoko Matsuda dan diterjemahkan oleh Polly Button. Buku ni agak baru, dia diterbitkan pada tahun rasanya hujung 2020, pada awal tahun 2020, dan saya memang tunggulah sebenarnya kelahiran buku ini kerana saya memang
follow penulis dan penterjemah serta penerbitnya di Twitter. Jadi apabila mereka dah mengongsi foto kulit buku, kemudian mewawarkan tarikh terbit, saya memang tak tersabarlah menunggu sebenarnya. Dan pada bulan 2 tahun lepas dah tahu saya dapatlah buku ni. Kenapa saya memilih buku ini? Pertama sekali saya rasa buku ini dekat dengan saya kerana ia menampilkan karya-karya folktale ataupun kisah-kisah dongeng Jepun yang saya baca dari kecil. Kerana dulu saya pun tak ada sumber yang bagus. Saya bersekolah di kawasan luar bandar. Tetapi mungkin pada masa itu perpustakaan sekolah mempunyai sumber yang sangat bagus. Jadi banyak buku-buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, terutamanya diri cerita rakyat Jepun yang ada saya rasa hingga 10 jilid yang sangat menarik. Dia ada ilustrasi dan diceritakan dengan sangat ringkas, dan ia memang diterjemahkan dari bahasa Jepun lah. Dan saya memang minatlah diri itu. Jadi apabila saya mendapat tahu tentang buku ini, saya memang beritahu diri saya, I have to read this. Ini kerana karya ini, walaupun dia didasarkan daripada cerita-cerita dongeng Jepun, ia adalah sebenarnya interpretasi semula kepada cerita-cerita dongeng berkenaan. Dia macam kalau kita tengok cerita Disney lah, seperti bagaimana Rapunzel telah diinterpretasikan semula sebagai Tangled. Bagaimana kalau kita tengok mungkin Ice Queen diinterpretasikan semula sebagai Elsa dalam Frozen. Dia macam tu lah. Dan apa yang Aoko Matsuda lakukan dalam karya ini adalah dia mengambil watak-watak wanita dalam cerita-cerita dongeng ni, kerana tak tahulah kenapa dalam cerita dongeng Jepun watak wanita ni selalunya akan jahat, lepas tu jadi hantu, dan bila dia jadi hantu dia akan mengganggu kehidupan manusia. Jadi Aoko Matsuda merasakan tak adil lah layanan begitu diberikan kepada watak-watak wanita, walaupun dia daripada folktale atau fairy tale bagaimana atau lain-lain lagi. Jadi dia interpretasikan semula, dia memberi cerita, dia seperti memulihkan atau mengembalikan maruah lah kepada watak-watak dari cerita dongeng tu. Dan antara watak-watak yang ditampilkan adalah watak kitsune ataupun kalau dalam bahasa Korea, Kumiho, nine-tailed fox, musang yang ada 9 ekor. Dia bukan 9 ekor musang, 9 ekor dia, seekor musang, ekor dia bercabang. Jadi kalau kitsune ni, selalunya dia akan menjelma dalam bentuk wanita cantik. Dan bila dia jadi perempuan tu, dia mulalah menggoda lelaki dan sebagainya. Jadi kalau cerita kitsune tu, apa yang Aoko Matsuda buat, dia mencipta watak seorang wanita yang boleh berubah jadi musang, tapi sebenarnya dia tak mengaruhi kehidupan orang pun. Dia menjalani kehidupan sebagai manusia seperti biasa, tetapi kebolehan dia bertukar jadi musang yang tangkas dan sebagainya itu adalah dia punya power. Jadi apabila Aoko Matsuda melakukan perkara demikian, seperti redeemable lah watak kitsune itu sendiri. Selain itu juga dia mengangkat watak-watak hantu-hantu dalam kisah dongeng Jepun, seperti hantu wanita yang berwajah bodoh setelah dikhianati oleh perempuan simpanan suaminya. Selalunya wataknya dia bila dihidup balik dia akan mengganggulah kehidupan mencuri dan sebagainya. Tapi dalam watak ini tidak digambarkan wanita yang berwajah sedemikian kerana dia sebenarnya ada masalah kulit, jadi dia pergilah ke dermatologis dan sebagainya kan. Aoko Matsuda ni sebenarnya pada saya dia seorang penulis feminis juga lah. Saya, kalau sekarang dah sempat anda mungkin dapat lihatlah kecenderungan saya kenapa saya pilih buku wanita-wanita ini kan. Kerana mereka membawakan isu wanita dan mereka berani. Dan suara mereka ni saya rasa fresh lah berbanding dengan pengarang-pengarang Jepun, terutamanya pengarang lelaki. Dan saya rasa mereka patut diberikan peluang. Pembaca mungkin boleh memberi mereka peluang lah, pick up their books, try to read them kan. Dan saya suka buku Where the Wild Ladies Are ni kerana dia membolehkan kita merujuk silang dengan kisah-kisah dongeng. Kita mungkin sebelum ni kita ada tengok cerita drama-drama Jepun lama seperti Oshin dan sebagainya, ada reference pada watak-watak di cerita dongeng. Dan mungkin inilah masanya untuk kita berkenalan dengan mereka dengan lebih baik. Dan mungkin selain daripada kita tengok sisi yang digambarkan sebagai jahat tu, kita boleh lihat sisi lain dan mungkin kenapa dia jadi macam tu kan.
kenapa dia nak balas dendam. Contohnya ada satu watak dalam kita ni didasarkan daripada watak Lady Rakujo dalam daripada kisah klasik, novel klasik Jepun iaitu Tale of Genji atau Genji Monogatari. Genji Monogatari ni satu buku lain pula yang sebenarnya sangat hebat kerana ialah novel pertama di dunia dan ditulis oleh seorang wanita. Tapi dalam novel ni ada satu watak bernama Lady Rakujo dan dia menjadi hantu sebab dia sangat cemburu dengan isteri kepada kekasihnya. Jadi watak tu pun diangkat semula oleh Aoko Matsuda dan diinterpretasikan semula untuk memberi gambaran yang mungkin lebih menyeluruh dan mungkin sebenarnya memberi kita cerita sebelah pihak lagi. Sebenarnya kita dengar cerita sebelah pihak je dan kita pun tak tahu sebenarnya folktale yang kita dengar watak wanita so jahat ni adakah sebenarnya ia diturunkan oleh lelaki, jadi lelaki menggambarkan perempuan macam tu. Itu adalah persoalan-persoalan yang ditimbulkan lah apabila kita baca balik kisah dongeng yang diinterpretasikan semula ni. Tapi saya juga berpendapat tak sebenarnya kita kena percaya 100%. Macam Aoko Matsuda sendiri, bila saya baca buku ini, saya merasakan kita perlu meletakkan pertimbangan lah sejauh mana kita nak percaya cerita daripada pandangan feminism dan apa cerita yang telah ada dalam kesosialan kita, terutamanya kisah-kisah dongeng ni. Sebab kisah dongeng pun dia ada pengajaran dia. Tak semestinya kerana watak wanita tu digambarkan jahat, dia memang teraniaya. Mungkin ada rasionalnya juga. Jadi dan mungkin perkara itu akan membawa kita meneroka sisi-sisi lain dalam kesosialan Jepun. Itu saja Iman untuk buku ini. Terima kasih Kak Rebecca. Menarik bila cerita-cerita hikayat lama, dongeng lama ini diberi nafas yang baru atau interpretasi yang baru. Macam yang Kak Rebecca kata tadi, saya percaya pada satu quote yang mengatakan bahawa sejarah ditulis oleh orang yang menang. Macam tu jugalah bila mana contoh macam dalam cerita Wreck-It Ralph, Disney cerita kartun animasi lah, di mana watak Ralph ini lah watak villain atau watak jahat dalam game. Tapi bila kita menonton filem tu, kita diberi satu point of view yang baru untuk menceritakan siapa Ralph sebenarnya. Adakah dia sebenarnya orang yang jahat atau tidak. Jadi menarik sebab kita boleh tahu sisi sebenar watak jahat ini. Adakah mereka benar-benar jahat ke atau ada situasi-situasi yang menyebabkan mereka terjebak oleh kejahatan itu sebagainya. Terima kasih. Ini pun masuk dalam senarai akan dibeli saya, tapi bila tak tahulah, tunggu ada rezeki nantilah kan. Terima kasih Kak Rebecca. Seterusnya kita nak pergi pula pada Saudara Osman untuk kongsikan manga atau manhwa pilihan dia untuk dikongsikan pada malam ini. Silakan Osman. Okey, jadi sebenarnya sepatutnya saya berkongsi lagi satu manga. Tapi lepas dengar Kak Rebecca bercakap tentang novel feminism dekat Jepun apa semua tu, saya hesitate nak kongsi buku ni sebab A Tale for the Time Being by Ruth Ozeki. Sebab saya hesitate sebab Ruth Ozeki ni technically dia half Japanese yang menulis dekat US. So saya tak pasti buku ni sesuai nak masukkan ke tak. Tapi sebab lepas dengar Kak Rebecca cerita tadi, saya teringat balik dalam cerita ni pun sebenarnya, cerita ni pasal apa dulu lah. Cerita ni pasal seorang budak perempuan yang mula menulis diary untuk menceritakan tentang nenek dia, seorang Sami yang dulu waktu dia muda-muda dulu adalah seorang pejuang feminism. Seorang pejuang feminism yang sangat bagus. Jadi dia macam nak maktubkan kisah hidup nenek dia dalam diari dia sebelum dia bunuh diri. Itu first part cerita dia. Yang keempat dia adalah tentang Ruth Ozeki ni sendiri, yang mana dia jumpa novel ni, dia jumpa diari ni dan dia siasat siapa budak perempuan yang tulis diari ni. Dan memang sebenarnya buku ni bagi impak yang sangat besar pada saya. Saya beli buku ni maybe dalam 8 tahun lepas dan still waktu tu saya sekolah menengah. Jadi nak cakap saya baca banyak sastra pun tak. Tapi ni first buku sastra Jepun ataupun sastra Inggeris lah kot, yang buat saya rasa macam apa kegilaan yang tengah saya baca ni macam sangat-sangat
membuka mata saya tentang pada dunia lah. Dan sebab sebenarnya lagi satu saya macam hesitate nak masukkan dalam list buku yang saya nak kongsi juga, sebab isu yang dibincangkan dalam novel ni memang berat. Memang berat gila lah, bukan berat biasa sebenarnya, memang berat gila-gila lah. Sebab awalnya yang ada dari first chapter memang Nao, watak utama cerita ni memang cakap dia tulis diari pasal nenek dia ni sebab dia nak bunuh diri. Dan yang Rose Ozeki pula punya part, dia cakap dia jumpa buku ni pun sebab lepas tsunami Jepun 2004, so banyak barang-barang yang dibawa arus waktu tsunami tu, bawa sekali buku ni yang tersimpan dalam satu plastik. So berat lah. Lepas tu dalam cerita ni banyak benda jadi yang membuatkan kita berfikir tentang kehidupan balik. Sebab sebenarnya bukan dia saja yang nak bunuh diri, ayah dia pun nak bunuh diri. So lepas tu dekat sekolah pun dia dibuli. Lepas tu memang dia cerita secara detail macam mana pembulian dekat Jepun jadi. Lepas tu budaya, apa dia panggil, kalau laki Yankee, apa macam gangster budak-budak sekolah, laki perempuan Yankee juga saya tak ingat, tapi budaya macam tu. Lepas tu dia ceritakan tentang Zen Buddhism yang nenek dia bawa. Dan sebenarnya macam tali yang mengikat Nao ni daripada bunuh diri sebenarnya adalah nenek dia. Sebab bila dia duduk dengan nenek dia bagi macam satu wisdom yang buat dia berfikir tentang hidup. Tapi jadilah sesuatu. Tajuk dia Suri Cahaya, A Tale for the Time Being. Cerita untuk makhluk masa, entahlah. So ni sebenarnya famous juga. Tapi sebab Rose Ozeki ni macam dia tak tulis banyak buku. Setakat yang sebab saya suka penulisan dia, saya cuba cari buku dia lagi. Tapi yang saya jumpa dalam 2-3 buku je, dan lagi satu buku tu bukan novel pun. Dia more kepada penulisan dia apa semua. Jadi kita ni memang berat, tapi buat kita, bila kita habis baca tu buat kita fikir macam, oh wow, aku tengah hidup dengan cara yang betul kah? Ataupun macam sebab sampai ke hujung memang Rose Ozeki tak jumpa balik pun perempuan ni. Memang dia cuba email macam daripada diary tu dia dapat maklumat tentang siapa Nao ni apa semua. Dia cubalah cari balik kan, tapi dia tak dapat jumpa pun sampai ke hujung. Dia memang tak dapat kontak pun Nao tu. Tapi faham tak macam mana cerita ni menghubungkan dua insan? Sebab dia unsur dia lagi satu dalam cerita ni, dia magical realism. So ada part-part yang macam adalah macam dia jumpa roh moyang dia lah. Ada tiba-tiba dia pun macam dalam cerita Your Name tu, tiba-tiba dua-dua jumpa kat tempat yang sama padahal sebenarnya tak pun. So dia ada part-part macam tu. Maybe dia macam dekat-dekat dengan Haruki Murakami kan selalu pakai teknik ni. Tapi yang ni dia ada benda-benda tu tapi dia macam sikit je lah kot. So saya rasa buku ni buku yang bagus. Tapi untuk baca dia memang kena kentalkan hati sikit. Sebab memang dia rating dia memang patut letak 18 ke atas lah kot. Waktu saya baca tu saya tak patut baca lagi buku ni. Tapi mana nak tahu kan, cover cantik so nampak macam menarik so baca je. Jadi sebenarnya terkejut juga. Tapi itulah dia buku yang nak cakap orang tak tahu, orang tahu tapi dia macam hidden gem ke? Bolehlah cakap hidden gem. So bolehlah kira ni sebagai Japanese lead juga. Sebab penulis dia half Japanese. Sebab saya rasa dua ni je buku yang penulis Jepun yang saya ada. Jadi memang saya recommend kepada anyone yang nak tahu tentang macam mana macam budaya gelap Jepun. Sebab dia banyak cerita tentang budaya bunuh diri dekat Jepun. Sebab bagi orang Jepun, bunuh diri tu adalah something yang terhormat lah. Kalau yang pernah tahu pasal samurai dulu dia ada upacara seppuku. Bila dia tak dapat jalankan tugas dia sebagai samurai, dia potong perut dia sendiri apa semua tu. So maybe dari situ juga dia telah develop satu budaya yang mana dia anggap, oh bila aku bunuh diri dia adalah satu pelepasan kepada aku dan aku adalah seseorang yang berani. Walaupun sebenarnya budaya tak sihat. Dan memang sebenarnya kalau ikut statistik pun orang Jepun banyak bunuh diri dan sampaikan ada satu hutan yang
specifically orang pergi untuk bunuh diri. Pernah viral pun sebenarnya di YouTube masuk. Dan untuk faham lah kenapa budaya dia pun macam tu, macam mana dia tak romanticize tau bunuh diri tu macam oh benda ni bagus ke betak, tapi dia bagi tahu sendiri macam mana budaya Jepun tu telah membentuk pemikiran mereka yang bunuh diri adalah something yang tak perlu malu ke ataupun something yang dia boleh buat ke apa ke. Jadi saya rasa itu saja kot. Terima kasih. Mangga. Terima kasih Osman. Betul lah, karya-karya Jepun ni dia berani untuk memasukkan isu-isu yang boleh jadikan sebagai cerita. Isu bunuh diri, isu benda pelik-pelik, kadang-kadang fetish yang aneh sebagainya. Macam yang kalau siapa pernah baca Murakami, tahulah benda-benda ni. Dan macam yang Osman kata, memang bunuh diri ni bukan satu benda yang diterima oleh masyarakat Jepun. Dia cuma bunuh diri ni sesuatu yang dah membentuk psiki orang Jepun. Dan memang menariklah sebab dalam buku Osamu Dazai, No Longer Human, Dazai pun antara penulis Jepun yang sinonim dengan membunuh diri, sebab dia sepanjang hidup dia banyak kali cuba membunuh diri dan memang akhirnya dia mati membunuh diri jugalah. Menarik bila bincangkan perkara ni, mungkin kita boleh jadikan dia sebagai satu isu untuk episod-episod yang lain pula nanti. Terima kasih Osman kerana berkongsi tentang Ruth Ozeki. Walaupun dia impromptu punya buku, tak ada senarai asal, tapi rezeki kita lah dapat mendengar pandangan Osman tentang Ruth Ozeki, A Tale for the Time Being. Terima kasih. Okay, kita nak jemput pula Kak Rebecca untuk teruskan sesi kita dengan berkongsi buku pilihan beliau. Silakan Kak Rebecca. Rasanya kena buka mic dulu Kak Rebecca. Kena unmute dulu. Sekejap, saya boleh tolong kot. Okay. Alright, sorry. Alah, tak perasan pula. Okay. Terima kasih Iman dan Osman. Saya pun dah baca A Tale for the Time Being. Tapi saya macam Osman juga, saya macam tak sure. Boleh ke kita includekan macam American Japanese literature? Sebab tu saya pilih Japanese literature yang betul dari Jepun lah, yang diterjemahkan. Dan saya setuju, buku ni memang power. Sebab bila habis baca tu macam wow. Like wow, macam saya jarang habis baca buku saya akan cakap wow. Dan buku ni memang wow sebab dia tak ada loophole. Dia ada banyak jalur tapi last kali semuanya bersatu. Dan kita fahamlah kenapa Now tu tak dijumpai, kenapa bapa dia tak jadi bunuh diri, kenapa nenek dia tinggalkan apa yang ditinggalkan. Dan satu lagi yang saya suka buku ni, bila kita baca awal-awal tu, kita tak rasa dia Jepun sangat tau. Sebab Now masa tu dia baru balik semula ke Jepun setelah tinggal di US. So, kita rasa macam tak cukup Jepun lah budak ni. Tapi lama-lama apabila dia semakin lama duduk kat Tokyo tu, baru kita rasa dia pergi melawat nenek dia sebab nenek dia seorang Zen Buddhism punya priest kan. So lama-lama kita akan dapat rasa sikit-sikit kuat. Dan akhirnya bila dia berakhir tu memang power. Okay, itu saja. Terima kasih. Sorry. Okay, untuk buku terakhir, saya akan kongsi satu lagi buku. Banyak pula buku warna kuning malam ni. Okay, ini Convenience Store Woman, karya Sayaka Murata, yang diterbitkan saya rasa dalam 3 tahun lepas, 2018. Dan buku ni pun bestseller juga di Jepun dan juga antarabangsa lah. Buku ini mengisahkan seorang wanita, namanya, saya ingat pula nama dia. Keiko. Keiko ni dia dah berumur dalam akhir 30-an, 38 tahun macam tu. Tapi dia masih bekerja sebagai di convenience store, atau kat Jepun dia panggil konbini. Yang kerja tu dia mula kerja masa dia masih kat universiti, masa umur awal 20-an macam tu. Dan dia memang tak boleh move on daripada kerja tu sebab dia rasa dia dah terlalu selesa, dah terlalu selamat dekat situ. Jadi walaupun taraf dia memang daripada dah lebih daripada 10 tahun sebagai pekerja part time je, sebagai pekerja part time separuh masa, dan tak dinaikkan pangkat. Masih tak boleh cari pekerjaan lain lah kerana itu telah memberi satu ruang yang dia dah tahu nak buat apa kan. Macam apabila pekerja masuk secara automatik, bila ada pelanggan masuk secara automatik dia akan bangun dan mengucapkan selamat datang. Dan kalau kita masuk komuniti Jepun kan sampai Irasha masih walaupun dia berada kat ujung kedai dia akan jerit.
Kemudian apabila barang sampai, dia dah tahu susun kat sini, tarik ni baru sampai, lambat lagi expire kat belakang, so yang belakang bawa ke depan. Dia dah ada rutin-rutin dia. Jadi itu dah bentuk kehidupan dia dan dia tak boleh move on. Macam dia tak ada social progression lah dalam hidup dia. Dia tak rasa nak cari kerja lain. Dan ini sebenarnya adalah cabaran ataupun situasi yang dihadapi oleh perempuan Jepun pada masa kini lah. Kerana seperti lelaki, mereka pun ada standard yang perlu dipenuhi. Dan macam wanita Jepun, mereka tak rasa mereka perlu untuk cari, bukan tak perlu, tapi pekerjaan ataupun pekerjaan yang baik adalah satu persinggahan sementara sahaja. Kerana lepas tu mereka akan berkahwin, dan perlu berkahwin, memang majikan pun tak mau menyimpan pekerja wanita sebab berkahwin akan ada anak sebab Jepun ni dia ada masalah. Dia bukan macam kita banyak daycare center, kita banyak tapak asuhan, kita ada pengasuh. Kat sana semua tak ada. Jadi wanita terpaksa berhenti kerja untuk jaga anak kan. Jadi buat apa nak kerja lama-lama. Dan itu adalah masalah yang dihadapi oleh wanita kat sana lah. Kalau bekerja tu macam nak suka-suka je, habiskan masa sebelum kahwin. Itu saja sedih kan. Jadi Keiko dia menolak kerana tu dia tak nak penuhi kehendak masyarakat yang menuntut dia melalui fasa-fasa itulah. Jadi dia startlah sebagai komunis atau woman sampai sekarang kan. Dan keluarga dia tak suka macam tu. Dan dia pun, sebab keluarga dia pun kalau mereka berjumpa dan sebagainya, dia akan ditanya lah, dia nak pergi kat situ, dia jadi kita lebih baik, dia nak pindah dan sebagainya. Dan dia sukar untuk dia menjelaskan kebimbangan dan ketakutan dia tu. Jadi dia selesa dalam dunia dia sendirilah. Bila itu berlaku secara sosial dan secara sosioekonomi pun dia tidak dapat tinggal di kawasan yang lebih baik. Dia tinggal di sebuah rumah yang kecil. Tidak ada, dia masih berada di sekolah seperti seolah-olah dia adalah seorang pelajar universiti yang belum graduasi. Saya suka buku ini sebab saya rasa dia menggambarkan satu realiti dengan sangat jelas dan tanpa berselindung. Dia tidak cuba paint over, dia tak painted over kehidupan wanita Jepun tu macam ni, dia just cerita je. Dan bila kita rasa kita kenal Keiko dan kita boleh tahu sebenarnya realiti yang dihadapi kat sana. Jadi tak adalah kita merasakan nak berhijrah pergi Jepun lah, macam seronok je. Tak seronok pun sebenarnya. Kerana apa yang mereka hadapi tu saya rasa sama saja dengan apa yang dihadapi oleh kita di sini. Dan apabila karya itu berlaku, kita dapat muhasabah, sebenarnya mungkin keadaan kita lebih baik keadaan yang di sana. Kerana di sana memang social progression, kalau kita ingin betul-betul mengikut acuan masyarakat, memang kita terpaksa melupakan apa yang kita mahu. Kerana Jepun memang macam tu. Kerana mereka hidup secara berkumpulan dan secara masyarakat, dan mereka ada peraturan-peraturan yang semua orang perlu patuhi. Jadi kalau kita ni paku yang tak masuk dalam lubang tu, memang kita akan dipukul lah dengan hammer kan, supaya masuk. Tapi ada bagusnya juga kerana ada peraturan-peraturan yang dipatuhi oleh semua orang, mereka menjadi negara yang selamat. Tapi apa kos? Yalah, apa kosnya juga kan, impian-impian peribadi itu pasti dibutuhkan. Dan Keiko adalah antara orang yang masih ingin menegakkan apa yang dia nak lah, dan dia tak mahu mengikut apa yang masyarakat mahu. Dan dia sanggup menghadapi kesan daripada pilihan dan keputusan. Itu saja, Iman. Terima kasih. Bila Kak Rebecca kata kalau nak tinggal ke Jepun ni, kita ingatkan seronok, tapi realiti ni tak. Memanglah sebab kalau kita nak datang ke sana sebagai pelancong, okeylah untuk tinggal seminggu atau paling-paling pun 2 minggu. Tapi untuk kekal di sana sebagai penduduk ni mungkin tak laku sebab perbezaan budaya dan juga psyche orang sana dengan orang Jepun dengan orang Malaysia kan. Di Facebook daripada Kak Nisa Harun, dia kata Where the Wild Ladies Are, Kaya Matsuda, satu wacana balas oleh penulis wanita Jepun, sisi yang jarang dikongsi. Macam yang Kak Rebecca kata, memang sekarang kita dah nampak ada satu trend di mana isu-isu sekitar kewanita diangkat dan dibicarakan secara berani dan melanggar kekangan-kekangan patriarki kalau boleh saya katakan yang selama ni masih dunia ni. Dan saya
sebab saya pun menggemari karya-karya seperti itu. Sebab saya pun dibesarkan di keluarga yang di mana wanita adalah dominan dalam keluarga saya. Jadi memang cenderung lah kalau kepada pemikiran-pemikiran yang feminis, kalau saya boleh katakan, sebab memang saya dibesarkan seperti itu. Terima kasih kepada Kak Rebecca. Dia pun sudah berkongsi 5 buku kepada kita pada malam ini. Jadi kita nak bagi pula kepada Osman untuk kongsikan karya terakhir pilihan beliau kepada kita malam ini. Okey, sekejap. Okey. Ini macam sebenarnya saya sendiri pun bila bercakap tentang pembesaran saya sendiri pun dibesarkan dengan ramai perempuan-perempuan kuat keliling saya. Jadi sebenarnya bila baca karya yang kadang terlalu mengangkat lelaki sangat, saya rasa sedikit janggal. Mungkin sebab dalam family saya memanglah lelaki tu baik dan bagus juga. Tapi macam mana nak cakap lelaki dan perempuan dalam family saya secara besarnya adalah di tempat yang sama. So bukan lelaki yang ketua ke ataupun perempuan ketua ke, dia just both ada dia punya part masing-masing. Jadi ni cerita saya yang ketiga, sebenarnya tak ada kaitan pun. Tapi ni adalah webtoon yang bertajuk The Boxer. Sebenarnya masih baru lagi. Dan apa yang saya nampak lah kot, macam Korea dengan Jepun ni, dia bawa identiti negara dia dengan dia punya budaya seharian dia dalam karya dia. Sebenarnya Malaysia pun bawa juga benda ni. Tapi tak tahu kenapa dia tak cukup kuat dan bukan something yang orang nampak. Macam kalau kita tengok karya Jepun, karya Korea kita tahu, oh kita baca pun kita tahu dah. Walaupun tak cakap pun tempat kat mana kita tahu, oh ini cerita pasal dari Jepun, ini mesti cerita daripada Korea. Macam yang ni pun tajuk dia The Boxer ni, tajuk dia pun dah bagi tahu dah cerita dia pasal apa. Sangat simple. Saya rasa cerita ni start hujung tahun lepas rasanya. Cerita dia pasal seorang lelaki. Dia tiga orang ni adalah 3 orang watak utama dalam cerita ni yang semuanya dalam jalan untuk menjadi seorang peninju terbaik. Dan sebenarnya ada seorang jurulatih yang sangat bagus ni, dia datang ke sekolah ni nak rekrut yang rambut putih tu. Tapi yang rambut putih ni adalah seorang pembuli. So, tapi yang rambut hitam ni yang dibuli. Tapi hujungnya sebenarnya yang direkrut adalah yang rambut hitam tu. Jadi kita tengoklah macam mana proses yang rambut hitam ni, sama macam Dr. Frost tadi, tak ada emotion juga, menjadi seorang peninju yang paling bagus dalam negara dia pun. Tapi dalam masa yang sama dia sebenarnya tak tahu pun sebenarnya dia nak jadi apa. Setakat ni dia tak explore lagi part tu. Tapi dah nampak yang macam mana walaupun dia tak ada emotion dan dia berada di atas tahta kata kiranya peninju terbaik dah, dia sebenarnya berada di situ sebab orang pilih dia dan dia macam just go with the flow. Macam cakap dia boleh buat itu, boleh buat ini, dia pun ikut je dan dia jadi. Tapi sebenarnya dia bukan dia tak nak ada dekat situ. Sebenarnya dia tak tahu pun dia perlu ada kat mana. Dia just ada dekat situ sebab dia perlu ada dekat situ. Dan sebenarnya dalam budaya Korea sendiri jugalah kot kita nampak yang sebenarnya dia sangat hardworking gila-gila macam Jepun juga. Dan macam jurulatih tu punyalah sangat menekan dia punya peninju-peninju dia. Sampaikan peninju-peninju sebelum yang rambut hitam ni masuk, semuanya larikan diri dari jurulatih tu sebab dia terlalu gilakan nak menang sangat apa semua tu, walaupun sebenarnya dia dah hasilkan produk-produk yang terbaik. So cerita dia nampak macam simple, tapi apa yang penulis ni bagus dia buat lah. Setiap kali ada satu match antara yang watak utama ni dengan watak yang lagi satu, dia akan buat bagi ada satu kontra yang bagi cerita tu. Macam ada satu part tu, walaupun yang rambut hitam ni watak utama, dijadikan orang yang dia lawan tu sebagai someone yang lagi bagus, seorang yang baik. So orang yang baca akan rasa macam siapa hero cerita ni sebenarnya. Ada satu part pula dia bandingkan antara talent dengan kerja keras, yang mana akan menang. Tapi walaupun pada hujungnya kerja keras tu kalah, tapi dia still pandai with the story supaya bagi nampak yang apa yang orang yang kerja keras tu buat bukan sia-sia. Dan macam dalam masa yang sama, kalau yang genius dan talent pun lawan, dia bermain macam tu. Dan saya rasa ni
benda yang bagus pasal webtoon lah kot. Boleh download app dia dekat Play Store, free je, tak perlu bayar pun nak baca sebenarnya. Sebab banyak webtoon, manhwa lah kiranya kan, tapi ada orang panggil webtoon kadang. Manhwa ni dia banyak bermain dengan isu manusia. Dia bukan, kalau kita tengok kalau dekat Jepun, mainstream dia adalah shonen ataupun manga-manga yang aksi, yang macam banyak boom, letup sana sini, lawan sana sini, itu adalah mainstream. Tapi dekat Korea, apa yang saya nampak, manhwa ataupun karya-karya komik yang di mainstream adalah karya-karya yang maybe mengkritik isu semasa ataupun bermain dengan isu manusia tu macam mana sendiri. Sebab ada satu manhwa tu tajuk dia Lookism. Dia pasal seorang lelaki ni dia tak handsome, dia gemuk, tiba-tiba dia dapat badan baru, dia jadi handsome. So cerita macam mana dia hidup dengan badan baru dia tu, awal-awal dia macam bangga diri apa semua. Dan lepas tu baru dia tahu yang kata benda-benda ni ada macam bukan semata-mata itu je lah. Itulah bagus pasal manhwa kot. Dan sebenarnya saya nampak sendiri yang manhwa ni dah jadi satu sebahagian daripada budaya Korea, macam mana manga tu jadi sebahagian daripada budaya Jepun. Dan saya rasa ini benda yang bagus dan memang manhwa dekat Korea pun memang dia tengah dapat perhatian. Dah banyak yang di-adapt jadi drama, yang jadi movie, macam extracurricular bukan. Apa tajuk tu? Saya tak ingatlah pula. Tapi banyak yang dah adapt. So saya rasa kalau Malaysia, saya nampak yang benda tu cuba dilakukan. Dan saya rasa kita kena lebih kedepankan lagi identiti Malaysia tu sendiri. Sebab sebenarnya itu yang orang yang nak tengok. Orang bukan nak tengok kita buat superhero macam MCU ke apa ke, tak. Orang nak tengok superhero ataupun watak cerita yang menggambarkan identiti Malaysia tu. Identiti Melayu ke, Cina ke, India yang hidup dekat Malaysia. Itu yang orang nak tengok. Macam tu yang kita boleh offer dan orang lain tak boleh offer. Jadi itu je lah kot. Jadi sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Osman. Bila bercakap tentang komik-komik Jepun ataupun webtoon Korea sebagainya yang bertemakan sukan, memang antara trope yang biasa digunakan itulah, antara talent atau bakat bertanding dan menang. Jadi memang cerita itu dia akan bina daripada asas yang itulah. Macam Haikyuu ataupun Aishi21, Slam Dunk sebagainya. Menariklah sebab kita boleh tengok dua sisi, di mana satu sisi tu manusia yang memang dilahirkan dengan genetik atletik yang di mana tak perlu buat banyak pun dia dah memang hebat dalam sukan. Ada satu lagi tu dia tak dikurniakan dengan susuk tubuh yang sesuai untuk sukan, tapi disebabkan will dia punya kemahuan dia mahu berjaya dalam sukan tu menyebabkan dia menjadi atlet yang berjaya. Menariklah bila kita baca kan. Terima kasih. Maknanya jadi kita dah berjaya menghabiskan perkongsian ke-5 buku pilihan daripada Kak Rebecca dan juga Osman. Kita ada masa dalam lebih kurang 13 minit lagi. Sedar tak sedar kita dah nak menuju pada penghujung sesi berbicara buku kita. Dan menariklah sebab ini eksperimen pertama saya. Untuk episod 2 sebelum ni saya menjemput 3 orang panel. Habis juga 10.30 dah sempat 5 buku. Tapi agak rushing. Tapi yang kali ni saya cuba menjemput 2 orang saja. Dan saya rasa menjemput 2 orang tu lebih santai dan panelis pun dapat berkongsi dengan lebih banyak pandangan dan idea mereka tentang buku yang mereka baca. Jadi mungkin untuk episod-episod ni saya akan cuba jemput 2 orang juga. Dan dalam perancangan saya pun saya nak bincang tentang isu komik di Malaysia untuk episod keempat nanti. Jadi sama-sama kita nantikan siapa panelis ni nanti. Kalau ada sebarang soalan daripada bukuan yang bersama kita dalam Zoom ataupun daripada mereka yang menonton secara live di Facebook, boleh nyatakan di ruangan komen, saya akan bacakan panelis. Tapi sementara nak menunggu soalan itu sampai, saya ada satu soalan kepada kedua-dua panelis, Kak Rebecca dan Osman. Apa yang menyebabkan karya Asian League ni sesuatu yang menarik untuk kita baca? Dari segi plot ceritanya ke, dari segi psyche pemikiran orang ke, dari segi watak ni ke, atau macam mana? Silakan, siapa-siapa nak jawab dulu, Osman ataupun Kak Rebecca. Osman nak jawab dulu ke? Bolehlah kot. Okay. Jadi saya rasa mungkin apa yang menarik pasal sastra dekat ataupun karya dekat kawasan Asia ni lah kot.
Jadi kita beza Barat dengan Asia ni. Asia ni dia kaya dengan budi bahasa dan budaya. Jadi kalau kita tengok kat Barat, dia lebih bebas. Itu dia punya, macam kita nampak, itu budaya hidup dia. Tapi apa yang membuatkan dekat Asia ni menarik, sebab kita terampilkan juga budaya kita dan macam mana tata sila kehidupan seharian kita yang sebenarnya berlainan daripada yang dekat Barat. So maybe itu jadi satu faktor penarik untuk orang seluruh dunia lah secara global untuk baca. Sebab kalau dekat Barat dia pun tak nampak benda tu setiap hari. Dia tak nampak apa orang-orang yang macam sopan sangat ke apa ke macam yang still pakai baju budayaan macam benda yang normal ke apa ke. So itu saya rasa punca dia jugalah. Itu saja. Terima kasih. Saya bersetuju juga dengan Osman sebab pada saya Asian literature atau kesusastraan di Asia ni kita nilainya adalah lebih dekat dengan kita lah. Kita sebagai membaca di Asia juga kita boleh relate, kita boleh empathize dengan lebih baik. Dan satu lagi kalau saya secara peribadi sebagai pembaca, saya rasa dah terlalu terpu dengan sastra dari Barat sebab memang saya mula bila boleh membaca dalam bahasa Inggeris tu memang saya bertumpu pada sana lah. Saya cuba baca mana karya yang dikatakan agung, mana karya yang dikatakan representatif. Saya cuba baca sebab saya nak fahamkan pemilih lah. Tetapi bila kita rasa sampai satu tahap, kita rasa kita bukan itu yang kita cari. Dan apabila saya beralih kepada sastra Asia, saya merasakan nilai-nilai yang lebih dekat, saya rasa lebih faham. Dan satu lagi saya rasa sangat fresh sebab cara kita bercerita lain daripada Barat. Dan apabila Barat, cara dia melihat kita pun berbeza. Dan apabila kita bercerita tentang diri kita sendiri berbeza. Dan sebenarnya bila kita bercerita tentang diri kita sendiri, kita akan rasa lebih proud lah, lebih bangga lah dengan apa yang kita ada, dengan the richness of our culture. Jadi sebab itulah sekarang pun Barat pun banyak baca kita sebenarnya. Sebab itulah banyak karya-karya Jepun, Korea, China yang diterjemahkan sekarang. Karya Asia Tenggara pun banyak juga sekarang diterjemahkan sekarang. Cuma masalah Barat ni, bila dia baca karya-karya terjemahan kita, dia pun ada karya-karya tertentu je yang dia nak. Masih ada lagi, dia punya perangai tuan dia tu, perangai orientalism dia tu masih ketat. Tu memang tak boleh buat apa. Kalau tengok karya-karya yang dia pilih, terutamanya daripada Indonesia kan, yang diterjemah tu, macam Allah tak habis-habis lagi kau nak tengok Isma semua dia kan. Tapi saya rasa yang bagusnya dah ada penerbit-penerbit ini, penerbit kecil yang mengusahakan siri terjemahan ni. Jadi mereka memang betul-betul memilih karya yang bagus lah. Seperti yang diusahakan oleh Tirta Aziz kan, Comfort Star, daripada karya Korea, dari Korea Selatan. Jadi ada perkembangan yang baik dan sebenarnya perkembangan tu mungkin tak datang daripada badan yang besar. Mungkin boleh datang daripada orang bersedia atau syarikat di pesan. Mantap. Okay, ada satu soalan daripada Takif. Ya saya. Okay, saya bacakan soalan ya. Sebagai pembaca Tegar Asia Lit, boleh kongsi pendapat tak kenapa Malaysia, negara Asia sendiri, kurang terbitkan terjemahan karya Asian Lit? Okey. Sila siapa menjawab dulu. Isu ni bukan isu hitam putih sebab dia banyak faktor-faktor yang terkait sekali untuk menjawab soalan ni sebab ni soalan yang besar dan memerlukan jawapan yang berlapis-lapis juga. Saya jawab dulu saya melihat ini sebab terjemahan ini masih lagi satu perniagaan. Dan sebenarnya kalau tak ada permintaan, bekalan itu juga tidak ada. Jadi mungkin permintaan terhadap karya-karya sastra Indonesia ni belum ada berbanding dengan karya-karya daripada negara jiran kita, Indonesia, Thailand dan sebagainya. Kalau di Singapura memang mereka boleh dapat sini lah kebanyakannya. Permintaan itu belum ada dan benda ini pun kita lihat daripada sastra Korea dan sastra Jepun sendiri. Dulu permintaan terhadap karya pengarang wanita tak ada. Jadi memang hanya pengarang lelaki je lah yang diterjemahkan seperti Kawabata, Haruki Murakami, Mishima dan sebagainya. Jadi kita lebih dahulu berkenalan dengan pengarang kerana permintaan terhadap karya mereka. Tapi sekarang banyak permintaan terhadap karya wanita. Di tahun ini saja saya rasa lebih pada 10 karya baru pengarang wanita Jepun yang akan diterjemahkan sepanjang tahun. Ia berbalik kepada permintaan lah sebenarnya. It's a big business kan, it's a cost dia tinggi sebenarnya. Betul, terjemahan itu ialah bisnes. Penterjemahan adalah bisnes. Pada permintaan, saya setuju dengan kenyataan ini. Osman ada apa-apa ataupun nak jawab? Dan setahu saya lah, setakat yang saya tahu sikit-sikit lah,
proses nak dapatkan the IP ataupun the intellectual property untuk satu-satu karya untuk diterjemah dalam bahasa lain tu pun, itu satu proses yang panjang sebenarnya. Dan macam apa yang Patriot ataupun sekarang saya bawa Mahakarya Patriot buat, dia pun tengah usahakan benda ni sekarang untuk bawa masuk novel-novel Korea. Dan setakat yang saya tahu sekarang dia orang tengah cari dia orang tengah usahakan untuk terjemahkan novel Korea masuk ke dalam Malaysia. Itu saya nampak ada usaha. Dan selain itu juga yang lagi satu adalah ITBM, Institut Terjemah Bahasa Malaysia, saya tak ingat nama panjang dia apa. Itu pun mereka ada juga usaha tu. Tapi dia betul lah macam Kak Rebecca cakap, macam terjemahan ni adalah satu bisnes juga. Nak tak nak, kalau proses terjemahan tu jadi tapi tak ada orang beli, still macam mana satu-satu penerbitan tu nak teruskan hidup lah. Dia macam lagi satu yang giat juga buat penerbitan, Kadokawa Gempak Stars. Tapi kebanyakan yang diterbitkan, yang terjemahkan pun dia lebih kepada novel ringan, light novel, yang sebenarnya dia bukan sastra sangat tapi dia still novel yang dibawa dari Jepun. Itu pun still affordable untuk belilah bagi orang. So, ada juga saya beli yang tu. Tapi itulah kot rasanya. Dia sebab kita kena fikir yang penerbit adalah peniaga juga dan mereka perlukan duit untuk hidup lah. Sebabkan baca lebih menyokong, penerbit luar lah kiranya. Tak pastilah kot kan. Itu kita kena usaha lagi lah. Untuk jawab kenyataan takif, saya tak rasa pembaca lebih menyokong penerbit luar. Dia sebab penerbit lokal sendiri tak itu dan memasarkannya. Ataupun kalau mereka dah pasarkan pun orang masih tak tahu. Contohnya macam dulu fiksi imprint, fiksi novel. Dan dia ada terbitkan karya-karya John Green, Murakami, Stephen King sendiri pun mereka ada terbitkan. Tapi berapa banyak karya-karya itu telah terjual? Tak banyak. Memang katanya sendiri orang sana memang tak banyak orang ambil tahu. Itulah. Jadi usaha untuk memperkenalkan karya-karya terjemahan luar dalam bahasa Malaysia atau bahasa Melayu masih lagi memerlukan usaha yang lebih lah dan usaha yang giat. Dan satu lagi penerbit yang saya nampak tengah giat dan tengah kencang buat projek terjemahan ni adalah Bibliopress yang diuruskan oleh saudara Kira Darren Jaya Kumar. Dia dah terbitkan Sun Tzu, buku bukan fiction, The Art of War, Border Color Fiction, dah terbitkan Ahli Kimia ataupun The Alchemist karya Paulo Coelho. Dan PTM dan sebagainya lah. Jadi ITBM sebagainya. Jadi apa yang kita boleh buat sebagai pembaca, kita sokonglah karya-karya ini dengan membeli karya-karya mereka dan dicetak ataupun PDF yang dijual di Shopee. Itu hanya akan membunuh industri kita. Itulah dia. Jadi sekarang dah pukul 10.27. Okay, kita ada 3 minit dan saya pun tak mahu mengambil masa banyak peneliti semua. Jadi mungkin kata-kata terakhir daripada panelis untuk menutup kiraan episod ketiga kita pada hari ini. Silakan, mana-mana dulu. Silakan Osman. Sebab tadi saya dah mula kan? Osman dulu. Okey, apa yang saya boleh cakap lah. Sebenarnya Malaysia pun ada je budaya yang sangat-sangat luas dan sangat-sangat menarik untuk diterjemahkan dalam buku. Dan sebenarnya sampai satu masa kita boleh capai juga tahap sebagaimana apa yang sastra Korea dan Jepun dapat. Cuma itulah, penerbit adalah peniaga dan pembaca adalah pembeli. So nak tak nak, kalau kita nak nampak buku-buku kita keluar negara lagi banyak ataupun buku keluar masuk lagi banyak dalam Malaysia dan diterjemahkan dalam bahasa kita, pembaca kena support penerbit setakat mana yang mampu lah kan. Jadi saya rasa itu saja kot. Dan selingan sedikit, hari ini merupakan pelajaran buku saya. Jadi boleh Osman kalau nak share slide tadi boleh tak? Share dulu. Oh boleh ke? Okey, sekejap. Dia tak apa. Share je. Ya. Mana dia hilang dah. Ini. Tak ditekan pula. Ya. Sekarang sebenarnya kebetulan hari ini adalah pratempah untuk novel saya, Psikopat Ni Wajah. Jadi boleh dapatkan. Dia sebenarnya psycho thriller yang novel keempat di bawah Mahakarya, imprint
untuk Patriot. Dan terima kasih. Itu saja. Terima kasih Osman dan juga Daniel atas penerbitan buku. Memang saya dah lama menantikan karya-karya Psikopat Wajah ni waktu dia awal-awal dipromosikan oleh Mahakarya. Terima kasih. Okey, Kak Rebecca. Baik, pertanyaan Osman nanti sampai sisi ni saya akan periode. Okay. Baik, terima kasih Iman daripada pihak penganjur dan juga rakan panel Osman Din. Terima kasih juga kepada para penonton kerana mengikuti sesi ini dari awal. Saya tak ada banyak yang ingin katakan, cuma saya ingin menyeru anda semua supaya menyokong dunia kesusastraan dan bukan saja sastra Jepun atau Korea, tapi sokonglah juga dunia kesusastraan tempat lain. Kita boleh, tak ada salahnya kita membaca karya-karya daripada negara lain dan daripada bahasa lain, kerana itu dapat meluaskan horizon kita. Tetapi saya rasa kita perlu bermula dengan, kita jangan melupakan asas dari mana kita bermula. Jadi itu sahaja. Sebelum sesi ini berakhir, saya cuma ingin mempromosikan ini adalah buku terbaru Anthology Champions 100 Rumah yang Sunyi yang disusun oleh sahabat saya Hafizah Ibrahim. Ia memuatkan, sebab ni saya banyak bercakap tentang wanita pada hari ini kan, ia memuatkan 15 buah cerpen karya 15 orang pengarang wanita Malaysia pada masa ini. Jadi saya salah seorang daripada Banglah antara projek ini. Buku ini baru saja diterbitkan beberapa minggu lepas dan kabarnya sudah sold out di kedai. Jadi jika anda ingin mendapatkan naskah, boleh menghubungi beberapa orang pengarang dalam buku ini seperti Siti Jasmina Ibrahim, Nisa Harun, Farhana Husin, Salina Ibrahim atau Umahiyah Bonsan. Saya tak jual, jadi saya tolong promosikan. Jadi sokonglah dunia kesusastraan sama ada sastra tempatan atau sastra antarabangsa kerana semuanya akan memperkayakan perspektif. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Rebecca dan kepada Osman kerana sudi bersama kita pada malam ini untuk episod ketiga Malaysia Baca Apa hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada bukuan yang bersama kita pada malam ini dan juga kepada mereka yang menonton secara live di Facebook. Kita akan bertemu kembali untuk episod yang keempat. Seperti saya katakan tadi, mungkin kita akan berborak tentang buku, tentang komik di Malaysia. Tapi bergantung pada sebarang perubahan dan kepada tengoklah macam mana nanti. Jadi kita akan bertemu pada Sabtu terakhir bulan Mac pada masa yang sama, medium yang sama. Jumpa lagi pada semua. Terima kasih. Saya Iman, host anda untuk Malaysia Baca Apa hari ini. Selamat malam. Dan jangan lupa baca buku. Terima kasih semua. Selamatkan sesi kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.